Macam kita belajar fiqh, dia ada bab. Sana kita belajar kitab fiqh yang disusun oleh ulama, dia letak bab. Bab at-taharah, babus salah, babus saum. Habis belajar bab taharah, masuk bab solat. Habis bab solat, masuk bab puasa. Habis bab puasa, masuk bab haji. Masuk bab jual beli. Quran dia tidak bagi begitu. Cuba tuan-tuan baca Quran. Ya, kadang-kadang jumpa ayat tauhid. Ya, kadang-kadang jumpa ayat haji. Duk bincang sekejap haji, masuk ayat muamalah. Duk bincang ayat muamalah, cerita pasal Nabi Musa. Maka dia tidak tersusun. Maka ulama fiqh, dia keluarkan hukum-hukum fiqh, maka dia karang sebuah kitab fiqh, maka dia susun. Maka lahirlah ulama-ulama yang dinamakan Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Maliki. Sama juga dalam soal akidah. Ayat akidah ada dalam surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Kemudian ada pula dalam surah Al-Baqarah, wa ilahukum ilahun wahid, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Ayat apa lagi? Ayat yang atas lagi ada tadi, akhir sekali ditutup dengan apa? Minal jinnati wan nas. Ayat surah An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Ini ayat-ayat tauhid, ayat-ayat usuluddin yang menjadi asas-asas akidah dalam Islam. Dengan sebab inilah dia tidak tersusun, teratur, maka ulama inilah yang dikatakan pelopor, pengasas kepada menyusun, merumuskan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Okey tuan-tuan ya. Dan di antara imam itu namanya Imam Abu Hasan Asy'ari. Yang keduanya Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ini dua imam yang utama. Sebagaimana dalam fiqh dia ada 4 yang utama, yang muktabar, yang ni ada 2 yang utama. Bukan menafikan yang lain, tidak. Tapi yang muktabar, yang saya cerita daripada awal kuliah tadi. Yang diterima ilmu mereka, disahkan ya kealiman mereka, akhlak mereka oleh ulama-ulama yang lain. Macam sekarang lah tuan-tuan, doktor ni banyak, doktor ni. Ya, tapi ada doktor pakar. Siapa yang kata dia pakar? Doktor-doktor lain yang sahkan dia tu pakar. Kemudian pakar tu pula, pakar semua ke? Tak, dia ada pakar jantung. Dia ada pakar saraf. Kalau kita sakit jantung, pergi jumpa pakar saraf boleh tak? Boleh juga, tapi dia baiki saraf sajalah. Sama juga ulama ini. Memang semua ulama kadang-kadang mereka tu alim, tapi keutamaan ilmu yang ada pada mereka itu. Yang ni yang dikatakan disiplin ilmu. Boleh tuan-tuan ya? Baik, semua saya nak sebagai kekuatan sedikit di sini ya. Dalam kitab Ittihaf Sadatul Muttaqin. Ittihaf Sadatul Muttaqin. Tuan-tuan selalu duduk dengar baca kitab Ihya Ulumuddin. Ya, kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Kitab Ihya tu dia ada syarah kepada kitab iaitu yang namanya iaitu Ittihaf Sadatul Muttaqin. Dia punya pengarang dia ialah Imam Muhammad bin Muhammad Al-Husni Az-Zabidi. Mudah bahasanya dia panggil Imam Az-Zabidi. Dalam kitab itu jilid yang kedua dia kata muka surat 6, iza utliqa ahlus sunnah wal murad bihi al-asy'ariyah wal maturidiyah. Apabila disebut pengikut ahli sunnah wal jamaah, apa maknanya? Iaitu orang yang mengikut fahaman ataupun rumusan yang telah dibuat oleh Imam Asy'ari, fahaman yang dirumuskan oleh Imam Maturidi. Boleh tuan-tuan ya? Wallahu a'lam. Imam Abu Mansur, yang ni tuan-tuan boleh bacalah dari sudut siapa Imam Abu Mansur. Cuma beliau, Imam Mansur ni itu pada tahun 333 Hijrah. Ia kemudian 9 tahun daripada Imam Abu Hasan Asy'ari. Boleh tuan-tuan ya? Baik, kita lihat muka surat 14. Saya ulang lagi sekali supaya tuan-tuan ambil perhatian dalam bab fiqh. Bukan kata tak ramai, cuma seorang ulama dia kata apa? Amma fi zamanina haza. Dalam ni pun saya tulis dalam ni. Amma fi zamanina haza, adapun pada zaman kita pada hari ini, la yajuzut taqlid, tidak boleh tuan-tuan ikut illa a'immatil arba'ah. Dalam bab fiqh illa kecuali tuan-tuan kena ikut 4 imam ni. Dalam bab fiqh. Adapun pada zaman kita hari ini, kata dia, tidak harus kita ikut dalam bab fiqh kecuali 4 imam ni. Cumanya dari segi disiplin ilmu, saya dengan tuan-tuan orang awam, kita tak boleh ikut ke-4 ini. Kita ikut salah seorang daripada 4 imam ini. Ya, kerana apa? Kerana kemampuan tahap ilmu kita tak mampu mempelajari keseluruhan ilmu ke-4 imam itu. Dalam bab ijtihad dan sebagainya. Boleh tuan-tuan saya sentuh sedikit. Sama termasuklah, bukan kata imam lain tak ada pada zaman itu dari segi usuluddinnya, dasar-dasar agama.
Tapi ketika itu yang mempelopori, yang utamanya ialah dua imam ini. Kalau tuan-tuan melalui dua imam ini, insya-Allah dari segi akidah tuan-tuan akan melalui akidah ahli sunnah wal jamaah. Untuk kembangkan boleh belajar. Ya, supaya kita ni tetaplah imam kita. Baik, muka surat 14. Firqah atau kumpulan yang sesat. Ya, kumpulan yang sesat, kalau tuan-tuan baca kitab Bughyah, Bughyatul Mustarsyidin karangan Imam Mufti Syekh Sayyid Abdul Rahman, yang terkenal dengan gelaran Ba Alawi, dia menyebut ada 72 lagi firqah. Cumanya 72 tu dirumuskan pada 7 kumpulan. Ya, kita kata 72, kalau kita nak kira 72 semua sekali tuan-tuan sekalian ya, dia tidak jumpalah secara khususnya.